Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Noliana Syafiqah Cik Faiz bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN edisi ke-28. Kita mulakan buletin dengan rangkuman aktiviti-aktiviti sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Skuad bola sepak AMD telah menyertai kejohanan NFDP Setia Alam Open Series bawah 13, 15 dan 17 tahun bertempat di JSA Arena Setia Alam pada 15 hingga 16 Oktober. Dalam kejohanan tersebut, skuad AMDB bawah 15 dan 16 muncul juara bagi kategori bawah 15 dan 17 tahun. Manakala skuad AMDB bawah 13 pula menduduki tempat ketiga untuk kategori bawah 13 tahun. Turut menyertai kejohanan tersebut adalah pasukan-pasukan dari Pusat Latihan Daerah dan Sekolah Sukan Negeri, di mana kejohanan ini diadakan bertujuan memberi lebih pendedahan dan minit bermain kepada pemain. Bertempat di Kasar 4 MSN telah diadakan mesyuarat jawatankuasa pengelola Sukan Malaysia dan para Sukma MSN 2022 kali ke-8 pada 20 Oktober. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah MSN merangkap Setiausaha Jawatankuasa Pengelola, Datuk Ahmad Shah Pawi Ismail itu turut dihadiri penolong setiausaha, pengerusi jawatankuasa kecil serta Sekretariat Sukan Malaysia. Pada mesyuarat kali ini, Sekretariat Sukan Malaysia telah membentangkan status terkini persiapan penganjuran sukan para sukma, maklum balas serta tindakan daripada jawatankuasa kecil pengelola bagi memastikan kelancaran tamasya para sukma edisi ke-20 yang akan berlangsung dari 1 hingga 6 November 2022. Pelumba Movistar Ivan Sosa menepati ramalan apabila muncul juara keseluruhan saingan Petronas League Tour di Langkawi LTDL 2022 sekaligus menyarung jersey kuning bagi edisi ke-26. Perlumbaan yang berakhir di Pekan Kuah Langkawi menyaksikan peringkat ke-7 dibatalkan dan digantikan dengan laluan peringkat 8 dan sedikit perubahan untuk peringkat hari akhir. Sosa mengumpul masa keseluruhan 25 jam 54 saat selepas tamat peringkat 8 sejauh 115.9 km diikuti Hugh Carty dari pasukan EF Education Easy Post berada di kedudukan kedua. Tempat ketiga keseluruhan menjadi milik Thorstein Tran dari pasukan Uno X Pro Cycling Team. Perubahan cuaca dan laluan di saat akhir tidak memberi sebarang tekanan kepada pelumba Terengganu Polygon Cycling Team TSG Muhammad Nur Aiman Zarif kerana berjaya mempertahankan gelaran Raja Bukit atau jersey merah buat kali kedua berturut-turut sejak 2020. Nur Aiman mengekalkan gelaran Raja Bukit tersebut selepas menamatkan edisi kali ini dengan 29 mata selepas mula menyarung jersey merah sejak peringkat kedua dari Kuala Kelawang ke Raup. Rakan sepasukan Nur Aiman, Jambal Jam Sain Baya yang menyamai kutipan matanya berada di tangga kedua manakala Sosa di tangga ketiga dalam klasifikasi keseluruhan bagi jersey merah. Sain Baya dalam pada itu turut membawa keceriaan buat pasukan TSG apabila dinobatkan sebagai pelumba terbaik Asia dengan meraih jersey putih dengan mengumpul masa keseluruhan 25 jam 56 minit 32 saat. Jersey hijau selaku Raja Pecut pula diraih Alan Blikra dari pasukan Uno X Pro Cycling yang mengumpul 49 mata. Dalam pada itu, perlumbaan peringkat 8 dimenangi Alex Molina dari Bugos BH apabila melintasi garisan penamat dengan catatan 2 jam 25 minit 37 saat manakala Jason Osborne di tempat kedua. Melengkapkan pentas podium adalah Juan Sebastian Molano dari UAE Team Emirates. Pasukan Akademi Bola Sepak Negara Mohtadahari kini bersedia sepenuhnya untuk menghadapi kejohanan Supermok 2022. Kejohanan edisi ke-6 ini akan berlangsung dari 23 hingga 31 Oktober 2022 di Akademi Mohtadahari Gambang Pahang. Selepas 2 tahun tanpa aksi, kejohanan bola sepak Supermok kembali dipertandingkan melibatkan 3 kategori peringkat umur iaitu 12, 13 dan 14 tahun. 24 pasukan dari 11 negara telah mengesahkan penyertaan untuk edisi kali ini.
Malaysia akan diwakili 4 pasukan dari AMD iaitu AMD A dan B untuk kategori bawah 13 dan 14 tahun. 3 pasukan dari NFDP pula iaitu NFDP A, B dan C akan menyertai kategori bawah 12 tahun manakala satu lagi wakil negara Ibrahim Fikri beraksi dalam kategori bawah 13 tahun. Beberapa kelab terkemuka Eropah turut mengesahkan penyertaan seperti kelab Paris Saint-Germain dari Perancis, NK Osijek dari Croatia dan kelab MSK Rosenborg dari Slovakia. Selain Eropah, kelab ternama dari Asia juga tidak ketinggalan menyertai edisi kali ini antaranya kelab Cerezo Osaka dan Fagiano Okayama dari Jepun serta kelab Kim Yong-ho dan Hwaseong dari Korea Selatan. Sementara itu, mengulas mengenai persiapan pasukan AMD, jurulatih pasukan bawah 14 tahun Ehsan Bukhari berkata, pasukannya telah bersedia bagi menghadapi kejohanan kali ini yang merupakan medan terbaik anak-anak buahnya mengulangi kecemerlangan ketika beraksi di kejohanan UEFA bawah 15 yang berlangsung di Macedonia Utara pada September lalu. Untuk rekod, wakil negara muncul juara kategori bawah 12 tahun bagi edisi 2019, Buriram United juara kategori bawah 13 tahun, manakala satu lagi wakil negara AMDA menjuarai kategori bawah 14 tahun. Skuad kendalian Josman Agustin Joseph Sabah muncul juara kejohanan X Rugby Wanita bawah 17 tahun peringkat kebangsaan edisi pertama yang diadakan di Stadium Mini Shah Alam. Sabah dinobatkan juara menerusi try minit akhir dengan kemenangan 17-15 ke atas pasukan Kulai Johor. 16 buah pasukan berentak merebut gelaran juara kejohanan X Rugby Wanita bawah 17 tahun peringkat kebangsaan yang diadakan buat julung kalinya. Kejohanan yang melibatkan 240 pemain dari pusat latihan seluruh negara ini menyaksikan pusat latihan dari Sabah merangkul gelaran juara selepas menewaskan pasukan Kulai dengan 17-15. Kemenangan Sabah walau bagaimanapun tidak hadir dengan mudah apabila terpaksa menunggu hingga minit akhir permainan sebelum dinobatkan selaku pemenang. Belum ada tournament yang dibuat untuk under 17 perempuan, so kami datang, kami memang high spirit, high motivation juga. Cuma sebab di Sabah kami tidak banyak turnamen, kami bermain dengan tim 2-3 tim saja di sana dan di sini dorang banyak turnamen, so itu advantage dorang lah. Kejohanan edisi pertama ini dianjurkan melalui Program Pembangunan Rugby Negara NRDP dengan kerjasama Sekretariat Wanita dalam Sukan Majlis Sukan Negara serta Malaysia Rugby telah berlangsung selama 2 hari bermula 19 dan 20 Oktober 2022. Kejohanan ini juga merupakan pertandingan peringkat remaja wanita kebangsaan yang melibatkan pusat latihan daerah dari seluruh negara termasuklah dari Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Objektif utama penganjuran kejohanan ini adalah sebagai platform utama kepada pemain remaja wanita sebelum mereka ke peringkat seterusnya. Ianya juga bertujuan untuk memantapkan mutu pembangunan sukan rugby wanita di Malaysia dalam usaha menjadikan rugby sebagai sukan utama negara. Melalui kejohanan ini juga, ianya merupakan medan pemilihan pemain-pemain wanita kebangsaan bagi persiapan menghadapi kejohanan rugby Asia bawah 18 tahun yang akan diadakan di Nepal pada 20 Disember akan datang. Lima Aziz Kota minggu ini bersama saya Halim Yatim, jurulatih para olahraga. Asal ali ya. Delok no. Aziz Kota 55 minggu ini. Lontaran yang dibuat tu, berapa jauh yang dibuat? Layak tak dia untuk masuk ke dalam program MSN? Laporan tadi mengakhiri Buletin MSN edisi kali ini. Sebelum berpisah, mari kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara.
Kepada seluruh peminat sukan tanah air, jangan lupa saksikan Tamasya Sukan Paras Sukma ke-20 MSN 2022 yang akan berlangsung dari 1 hingga 6 November ini. Dan kami, warga kerja Buletin MSN, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada seluruh keluarga Malaysia yang beragama Hindu. Sehingga kita bertemu lagi pada edisi yang akan datang.